Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar video yang kedua ni kita akan belajar tentang ubahan songsang pula. Kita revise semula apa yang kita belajar sebelum ni tentang ubahan langsung. Jadi ubahan langsung terbagi pada dua. Y berubah dengan satu pun boleh ubah. Yang kedua, ubahan langsung ialah dikenali sebagai ubahan tercantum. Yang mana Y berubah dengan dua atau lebih pun boleh ubah. Pelajar kena tahu apa maksudnya. Pelajar kena tahu bagaimana nak tulis dalam bentuk ubahan. Pelajar kena tahu bagaimana nak tulis dalam bentuk persamaan. Seterusnya kira nilai K dan kira nilai pun boleh ubah. Okay. Jadi inilah dia ubahan songsang. Apabila Y meningkat, X dia akan menurun. Okey. Jadi ini cara kita nak tulis Y berkadar langsung dengan 1 per X. Okey. Dia akan jadi X duduk di bawah lah. Jadi bila Y turun, X pula akan naik. Jadi inilah bentuk ubahan Y berkadar langsung kepada 1 per X. Okey. Jadi tulis dalam bentuk persamaan, inilah bentuk dia. Y berkadar langsung dengan K per X. K ialah malar. Okey, pelajar. Jadi awak akan dapat graf berbentuk hyperbola. Okey, inilah graf berbentuk hyperbola. Okey, nampak? Inilah graf berbentuk hyperbola. Okey. Dan bila graf Y melawan 1 per X, ialah graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Okey, pelajar. Jadi sekarang diberi satu situasi, awak kena cari adakah X itu berkadar songsang, T berkadar songsang dengan bilangan pekerja X. Jadi awak kena check. Okey, kena check benda itu benar atau tidak. Okey, dengan mengira nilai X, T dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X ataupun X kuasa 2. Seterusnya tulis hubungan tersebut menggunakan simbol berkadar langsung. Okey, pelajar jadi tengok kat sini, kita nak cari dia punya K. Okey, kalau dia berkadar songsang, dia mesti dapat nilai K. Bagaimana nak dapat nilai K? Okey, tadi kan Y sama dengan K per X. Jadi K maksudnya Y kena darab dengan X. Jadi kita tengok sini, sekarang X dengan T. Kita darabkan dia, kita dapat nilai yang sama. 360, 360, 360, 360, 360. Jadi ini bermaksud, okey, T berkadar langsung dengan 1 per X. Okey. Berkadar songsang dengan 1 per X. Kita sebut dia berkadar songsang lah sebab X ni duduk di bawah. Okey. Yang kedua, X kuasa 2. Kita check. Bila kita darab, nilai dia tidak sama. Jadi tidak sama, kita tak boleh tulis bentuk hubungan berkadar songsang dia. Okey. Contoh 17, bila kita lukis dalam bentuk graf, okey, ni bentuk graf, dia mesti melalui asalan, ni asalan pada nilai 0, 0. Okey. Contoh 18, kita kena cari nilai K. Nak tulis dalam bentuk proper persamaan untuk ubahan songsang sama je dengan ubahan langsung. Okey. Dia mesti dapat nilai K. K tak boleh tulis huruf K, kena cari nilai K. Jadi diberi X sama dengan 0.25, Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam susunan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Tulis dalam bentuk ubahan, Y berkadar songsang dengan X. Kenapa kita sebut berkadar songsang? Sebab X duduk bawah. Y sama dengan K per X. 3 sama dengan K per 0.25. Mana dapat 3? Dekat sini bagi tahu Y sama dengan 3, X 0.25. K 3 darab 0.25 dapat 0.75. Maka kita tulis dalam bentuk proper dia, Y sama dengan 0.75 per X. Ini datangnya daripada sini. Okey. Y. K 0.75. X. Okey. Untuk B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Tulis dalam bentuk ubahan. Okey. Y berubah secara songsang dengan 1 per punca kuasa 2X. Tulis dalam bentuk persamaan. K. Cari nilai K. Dapat K 1.5. Jadi Y sama dengan 1.5 per punca kuasa 2X. Okey. Nota ringkas. Apabila dia berubah secara songsang dengan X duduk di bawah. Berubah secara songsang dengan X kuasa 2 duduk di bawah. Berubah secara songsang dengan kuasa 3X, maksudnya X kuasa 3 duduk di bawah. Dan seterusnya, maksudnya duduk di bawah lah berkadar songsang. Okey. Jadi kita bincangkan soalan-soalan latihkan diri 1.2B yang mana cikgu tak bincang, awak kena buat homework dalam buku Math 1. Okey. Jadi jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pun boleh ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X jika ia tuliskan dalam bentuk ubahan. Jadi cikgu jawab yang A. Okey, kita cek. X 1, Y 6.
Tukar warna pen. Jadi nak cari nilai K, Y darab X dapat 6. Yang kedua, 1/2 darab 4. Okey, 3/2 darab 4 awak dapat 6. Okey, nak cari tekan kalkulator. 3/2 darab 4 dapat 6. Okey, seterusnya 2, 3 darabkan dapat 6. Okey, seterusnya 2, 1/2 darab 2. 5/2 darab 2 dapat 5. Okey, seterusnya 3 dengan 1 darabkan dapat 3. Jadi di sini awak tengok nilai K dia tidak konsisten. Okey, bila tidak konsisten maksudnya dia tak ada nilai K, maka dia bukan ubahan. Okey, bukan ubahan. Okey, kalau dia ubahan, awak kena tulis dia dalam bentuk ubahan lah. Y berkadar songsang dengan 1/X. Tapi sekarang dia bukan ubahan, jadi yang ni tak perlu tulis. Okey, ni untuk A. A bukan ubahan. B awak kena buat sendiri. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Diberi Y sama dengan 0.5 apabila X sama dengan 16. Okey, cikgu ambil highlighter. Y 0.5, X sama dengan 16. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Jadi pelajar, bermula kita tengok situasi yang pertama ni. Ni situasi yang pertama ni. Kita kena cari nilai K terlebih dahulu. Okey, jadi cikgu jawab soalan A. Y berkadar songsang dengan 1/X. Dy sama dengan K per X. Okey, cari nilai K. Gunakan situasi yang pertama ni dulu. Y 0.5. Okey, K tak tahu. X dia 16. Jadi K sama dengan 0.5 darab 16. Okey, jadi K nilai dia 8. Okey. Jadi seterusnya Y sama dengan K per X. Okey, masukkan situasi yang kedua, cari nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Jadi Y sama dengan, apa pula ni K? K ni awak dah boleh tuliskan nilai dia. Nilai dia ialah 8. Okey, Y sama dengan 8 per X. Jadi 8 per X 0.04. Jadi nilai Y dia ialah 8 bahagi 0.04 dapat 200. Nilainya 200. Okey, untuk B, Y sama dengan K per X kuasa 3. Okey, cikgu terus tukar dalam bentuk bersamaan. Jadi kita nak cari nilai K, masukkan nilai Y 0.5 guna situasi yang pertama sama dengan K per 16 kuasa 3. Jadi K sama dengan 0.5 darab 16 kuasa 3. Dapat 2048. 2048. Jadi tulis dalam bentuk persamaan dengan nilai K. Y sama dengan 2040. Oh, tak muat pula. Padam sikit. Okey. Dalam bentuk persamaan Y sama dengan 2048 per X kuasa 3. Masukkan situasi yang kedua bila X sama dengan 0.04. Jadi Y sama dengan 2048 bahagi 0.04 kuasa 3. Tekan kalkulator. Okey, 2.08 bahagi dengan 0.04 kuasa 3. Dapat 32 juta. Okey, 32 juta. Tak muat nak tulis dia punya kosong-kosong. Okey pelajar, jadi awak cuba buat soalan C dan D. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Cikgu jawab 5A, awak jawab 5B. Okey, hitung nilai S dan T bagi setiap hubungan berikut. Ni S, ini T. Okey, jadi yang pertama sekali Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita pun tulis Y. Okey, berubah secara songsang dengan X. Jadi Y 1 per X. Jadi Y tulis dalam bentuk persamaan K per X. Jadi kita nak cari nilai K, kita gunakan nilai yang pertama ni. Masukkan Y dia sama dengan 2. X dia sama dengan 3. Okey, Y 2. X 3. Jadi K sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6 per X. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai S. Okey, nilai S kita gunakan nilai Y sama dengan 1.5. Jadi 1.5 sama dengan 6 per X. X ini ialah S. Okey, 6 per S sama dengan 1.5.
5. Okey, terbalikkan dia. S per 6 sama juga dengan 1 per 1.5. Okey, jadi S sama dengan 6 per 1.5. Tekan kalkulator awak. Awak akan dapat 6 bagi 1.5, 4. Okey, 4. Jadi nilai S dah dapat 4. Okey. Kemudian kita nak cari nilai T pula. Okey, masukkan saja Y sama dengan 6 per X. Okey, gantikan nilai X dengan 5. Okey, jadi Y sama dengan 6 per 5. Jadi Y sama dengan 6 per 5 je lah. Tak perlu tukar jadi pecahan tak wajar. Tak perlu tukar jadi mixed number. Tapi kalau nak tukar pun boleh. Y sama dengan 1 per 5. Soalan B kena jawab sendiri ya. Okey, untuk soalan nombor 6, sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang bawa operasi dan masa yang diperlukan T untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara songsang dengan M. Okey, jadi mula kita tulis ungkapkan T dalam sebutan M. Maksudnya awak kena jadikan dia dalam bentuk persamaan yang mana nilai K mesti nombor. Jadi T sama dengan K per M. Sebab dia berubah secara songsang kan. Jadi task kita ialah kita nak cari nilai K. Jadi T sama dengan K per M. Okey, kita ambil yang pertama ni. M ialah 6, T ialah 10. Okey. M 6. Jadi K sama dengan 60 sebab 10 darab 6. Alright. Jadi kita dah dapat dia. Jadi A ni jawapan dia ialah T sama dengan 60 per M. Sebab dia nak ungkapkan T dalam sebutan M. Bermaksud K mesti dalam nombor. Okey, B. Tentukan nilai P dan nilai Q. Okey ni. P dengan Q ni cikgu highlightkan ni P, Q. Awak kena cari nilai P dengan Q. Jadi B ni kita gunakan yang kita dah dapat tadi ni. Alright. Persamaan tadi kita dah dapat. Jadi kita gunakan yang tu. Kita cari nilai P dulu. Kita gantikan M sama dengan 8. Ni, awak gunakan ni. M sama dengan 8 dapat nilai P. P tu ialah untuk T. Okey. Tak nak keliru ganti je P. P sama dengan 60 bahagi 8. Tekan kalkulator dapatlah jawapan. Alright. Yang B ni awak kena buat sendiri. Tu cikgu tunjuk sikit. Okey, soalan nombor 7. Tempoh ayunan T bagi satu bandur ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti. Jadi kita tulis dalam bentuk ubahan dulu. T berkadar songsang dengan punca kuasa 2. Okey, tukar dalam bentuk persamaan. T sama dengan K per punca kuasa 2G. Okey, jadi sekarang kita kena gantikan nilai T 1.01 dengan G 9.85 untuk cari dia punya K. Jadi T 1.01 per G 9.85. Jadi nak dapat nilai K, punca kuasa 2 985 darab dengan 1.01. Ambil kalkulator. 9.85 darab 1.01. Okey, kita akan dapat 3.17. 3.17. Cikgu ambil dua tempat perpuluhan lah. Jadi cikgu tukar dalam bentuk persamaan sebab dia nak ungkapkan T dalam sebutan G. T sama dengan 3.17 per punca kuasa G. Jadi inilah jawapannya. Kalau dia punya soalan ungkapkan boleh ubah kepada pemboleh ubah. Maksudnya K tu kena cari nombor lah. Okey, jadi homework yang mana cikgu tak bincang awak kena buat. Okey pelajar.